Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya tengok dekat Facebook sedang viral satu isu yang agak panas berkaitan tentang satu dakwaan daripada Al-Fadhil Ustaz Asri Sobri Hafizahullah. Jom kita dengar apa yang beliau sebutkan, dan mungkin saya akan berikan sedikit video reaction ringkas berkaitan tentang kenyataan beliau. Allah tidak setuju dengan Jaham dalam masalah ini. Ada orang tanya dia ni. Cuma dia tak setuju dengan beberapa akidah Jahmiyah yang lain. Walaupun dalam segi dia mentakwil sifat, dia tidak ingkar sifat. Asy'ariyah mentakwil sifat fi'liyah dan khabariyah, tapi dia tak ingkar sifat. Macam mana dia bilang? Jaham dan Sufyan, dia tak i'tiqad Ar-Rahmanu 'ala istawa ayat Quran. Bagi dia ni sahabat tambah. Dia ingkar ayat itu. Asy'ariyah dia boleh sebut Tuhan istiwa di atas, tapi dia dalam hati dia makna istiwa ada itu. So, apa kita kata? Itu menghalang dia daripada kita jadikan dia kafir. Bukan makna i'tiqad dia tak kafir. I'tiqad tu semua. Okey. I'tiqad dia bahawa makna istawa dan istaula kufur. Sebab dia i'tiqad jadi. Cuma kita nak hukum dia kafir pada zat dia orang ini. Ayat, muayyan. Tak boleh lah. Pasal ada penghalang. Kecuali setelah kita bagi dalil. Semana-mana Asy'ariyah dah sampai pada dalil, lalu dia ingkar, akhirnya tidak ada syarat. So bukan kata dia tak dikafir sama-sama, dia boleh jadi kafir kalau ba'da iqamatil hujjah wa izalati syubhat. Sesudah diberi penjelasan di depan dan sebagainya, tapi dia kata tak, aku nak ikut juga Asy'ariyah. Selesai. Jika itu dia dengan Jaham dan Sufyan, tak ada jemaah. Okey. So ini satu video daripada Ustaz Muhammad Asri Sobri berkaitan satu kenyataan, iaitu Al-Asy'ariyah kufur akbar. Kufur akbar, kenyataan yang disebutkan di situ. Dan ini adalah kelas, saya fikir itu adalah kelas daripada pengajian-pengajian beliau di Yayasan Ta'lim yang sering berlangsung. Dan kita kena faham beberapa perkara. Yang pertama adalah isu berkaitan tentang sekolah pemikiran yang berbeza menyebabkan pandangan-pandangan yang berbeza. Saya bersetuju dengan pandangan-pandangan yang mungkin mengatakan bahawa kenapa awak tak ikut mazhab tu, kenapa awak tak ikut pandangan tu, kenapa awak tak nak ambil Asy'ariyah, kenapa awak nak ambil pandangan daripada ashabul hadis, ahlul asar dan sebagainya. Kenapa awak nak ambil yang tu? Disebabkan perbincangan, disebabkan penilaian-penilaian yang telah dibuat menyatakan bahawa inilah pandangan aku yang paling kuat. Al-Asy'ariyah sendiri pun demikian, iaitu setelah dibuat penelitian, setelah dibuat research dan sebagainya, penilaian-penilaian, akhirnya menyatakan bahawa inilah akidah yang kami pegang di sekolah kami lah. Di sekolah kami. Adapun mungkin pemikiran daripada sekolah-sekolah yang lain menggunakan kaedah dan disiplin-disiplin ilmu yang berbeza, berkemungkinan mempunyai keputusan-keputusan yang berbeza. Oleh itu, jika nak dilihat daripada sekolah pemikiran semata-mata, maka kita akan tengok bahawa orang yang sedang berbincang itu berada di sekolah mana. Macam contoh, Ustaz Muhammad Asri Sobri sekarang ni dia sedang berkuliah di Yayasan Ta'lim. Pemikiran yang mereka akan kukuhkan di situ adalah pemikiran Salafiyah ataupun pemikiran Ashabul Hadis berkaitan tentang hal berkenaan. Jadi kita tahu daripada dulu sampai sekarang pun kita faham
nak bagi setuju di antara akidah Asy'ariyah dan Ashabul Hadis ataupun Athariyah agak sukar, kerana dia mempunyai titik-titik hitam yang tidak mungkin diharmonikan, melainkan sekiranya dia berbincang secara umum. Kalau dibincang secara peribadi macam dalam kuliah tu, okey lah, saya kata boleh lah, tak apalah. Awak boleh lah ambil pandangan berkenaan, no issue lah. Apatah lagi di dalam video berkenaan juga saya tengok Ustaz, saya tengok dekat dalam video berkenaan Ustaz ada menjelaskan berkaitan tentang isu pemikiran-pemikiran itu. Dan dia sebutkan berkaitan tentang perbezaan di antara Al-Asy'ariyah, demikian juga perbincangannya dengan Jahmiyah. Cuma mungkin kita sakit hati ataupun geram lah bila Ustaz sebut perkataan kufur di situ. Akan datang insya-Allah, saya tengok PU Faiz pun sudah menawarkan dialog bersama Ustaz Muhammad Asri Sobri. Saya harap dialog itu berlangsung. Saya sangat-sangat berharap ia berlangsung supaya kita tahu di manakah titik bengit yang tidak mungkin kita bersatu, dan di manakah titik-titik yang kita kata masih ada hubungan di antara sesama kita. Satu kaedah yang sering disebutkan iaitu nata'awun fi ma ittafaqna fi wa nata'adzur fi ma ikhtalafna. Kami saling untuk bekerjasama pada perkara yang kita saling bekerjasama pada perkara yang kita bersepakat. Ada benda yang kita tak sepakat tu, kita bagi keunzuran. Dan isu ni juga bila kita kata keunzuran, maksudnya bukan kita tinggal langsung dah, tapi kita buat perbincangan. So antara perbincangan-perbincangan itu adalah dialog yang kemungkinan berlaku lah. Kalau berlaku, saya antara orang yang akan begitu sokong untuk kedua-dua belah pihak bertemu dan dianjurkan dialog itu dengan sempurna insya-Allah. Dengan sempurna insya-Allah. Ini adalah dialog akademik. Ini adalah dialog yang ilmiah. Kita boleh katalah macam saya sebut awal tadi kan, Ustaz Asri Sobri dia bincang pada benda yang berlaku secara kecil lah, berlaku secara yang bersifat peribadi lah. Tetapi ada mungkin yang kalau kita kata pada zaman hari ni, Dr. Yusuf Qaradawi sebut dalam satu buku dia, Khitabun al-Islami fil Asr al-Ulamah, komunikasi Islam dalam dunia tanpa sepadan. Dia sebut berkaitan tentang isu-isu seperti ini, benda yang orang simpan dekat dalam WhatsApp contoh kan, kita simpan dekat satu-satu orang, kemungkinan akan diketahui juga oleh orang yang lain. Orang yang duduk di hujung kampung berbicara tentang sesuatu perkara, orang yang di hujung dunia boleh mengetahui tentangnya. Jadi benda-benda macam tu. Jadi bila benda-benda macam tu berlaku, bila hari ni video itu viral, bila viral maka kita tak boleh katalah, oh ini bincang kat dalam satu rumah je ataupun dekat dalam tempat pengajian dia saja. Tak boleh begitu. Sebab dia sudah jadi viral. Bila dia sudah jadi viral, maka perbincangan tu sudah bersifat terbuka. Maka kedua-dua belah pihak yang tidak bersetuju, maka mereka perlu untuk ke hadapan dan mengangkat hujah masing-masing. Satu kelompok yang mengatakan bahawa Al-Asy'ariyah itu kufur, dia perlu mendatangkan hujahnya. Dia perlu menjelaskan hujahnya. Jika dia tidak mahu membangkitkan ataupun tidak mahu kita kata nak bagi bising sangat, maka dia boleh tarik pandangan bila-bila masa. Sama ada sebelum berlakunya dialog, ketika berlakunya dialog, ataupun selepas berlakunya dialog. Tetapi dialog tujuannya bukan untuk nak melawan
ataupun nak mencari siapakah yang akan kalah dalam perbincangan itu, dalam dialog itu. Dialog ini adalah win-win situation. Kita nak dengar daripada orang yang menyebutkannya. Ustaz Asri Sobri sebut berkaitan tentang kufur al-akbar. Kita nak dia sebutkan kepada kita hujah itu, dan apakah dalil yang dia kata mesti disampaikan. Saya pasti dan saya yakin Al-Asy'ariyah mengajar kita untuk mendengar dalil. Itu yang kita mengaji. Iaitu Asy'ariyah dia bukan tutup telinga, lepas tu hang kena ikut saja. Tak. Al-Asy'ariyah tertegak dengan hujah. Sehingga yang perjuangan yang biasa dia sebut tu pun disebut sebagai perjuangan ahlul kalam. Orang-orang falsafah, orang-orang yang banyak berdebat, orang-orang yang banyak menggunakan akal fikiran. Maka insya-Allah saya yakin dan percaya ustaz-ustaz kita, termasuk Ustaz Faiz Ali Idrus, yang menawarkan debat, atau bukan debat, dia menawarkan dialog kepada Ustaz Asri Sobri itu, beliau berkelayakan untuk menyebutkan tentang hal berkenaan, insya-Allah. Insya-Allah. Dan apabila ustaz menyebutkan tentang pandangan dia dan kita ada pandangan kita, kita jelaskan pandangan kita. Bagus dialog. Kesan dia bukan kepada peribadi, kesan dia bukan kepada PU Faiz, kesan dia bukan kepada Asri Sobri. Bukan. Kesan dia adalah kepada yang lebih besar daripada itu, iaitu orang awam. Kerana cerita ni, benda ni viral kepada orang awam. Jadi bila benda ni viral kepada orang awam, maka dia perlu dijelaskan kepada orang awam lah. Jadi orang awam nak tahu apa benda ni. Kalau benda kita kata akademik yang mungkin boleh simpan, kita simpan. Masalah sekarang tak boleh simpan. Benda dah ada dekat media sosial, anda tak boleh simpan dah. Jadi inilah satu peluang kepada kumpulan-kumpulan yang mungkin ada kepentingannya untuk nak menyebarkan pandangan masing-masing, untuk menjelaskan pandangan-pandangan itu kepada masyarakat, insya-Allah. Jelaskan. Kalau awak kata Asy'ariyah kufur akbar, jelaskan kepada kami apa maksud. Oh, Assalamualaikum. Ustaz. Kelah. Kelah. Okey. Jumpa follower kita. So macam tu keadaan dia. Bila Asy'ariyah sebut salah, maka awak kena jelaskan kat mana yang salah. Demikian juga sekiranya kesalahan itu bersifat jelas, pastinya Al-Asy'ariyah boleh untuk nak memahami hal berkenaan. Sebab kita memang dah belajar dengan sistem-sistem seperti itu. Ini bagusnya dialog. Ini bagusnya dialog. Dialog membuka pemikiran orang. Dialog menjauhkan orang daripada jumud, sehingga akhirnya manfaat. Ada orang kata, oh tak nak lah ni debat-debat. Kita tak nak debat. Debat orang tak mahu, tak apa. Debat ada bahagian dia. Tapi ini bukan debat, ini dialog. Ustaz Asri Sobri tak perlu takut untuk nak terima dialog ni. Demikian juga PU Faiz pun tak, saya yakin dia tidak akan tarik diri dalam setengah waktu ke, dalam waktu tu ni tiba-tiba tarik diri ke. InsyaAllah tak ada lah. Tapi kalau ada, saya yakin orang lain juga akan menjawab ataupun bersedia untuk berdialog di dalam isu tu. Sebab isu mengkufurkan kita dekat Malaysia kita ni, ramai ulama-ulama kita Al-Asy'ariyah. Al-Azhar itu sendiri Al-Asy'ariyah. Ramai ulama-ulama kita Al-Asy'ariyah. Jadi bila satu dakwaan yang mengatakan kufur al-akbar adalah dakwaan yang cukup berat, kita bimbang. Satu dakwaan yang tak benar apabila disandarkan kepada seseorang dan itu tak benar, maka dia akan kembali kepada orang yang menyebutkannya. Sebagai menyahut hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara kamu, sama ada dia zalim ataupun dizalimi. Maksud ialah orang yang dizalimi
Orang yang dizalimi, kita tarik dia, kita keluarkan dia daripada masalah berkenaan, daripada kezaliman berkenaan. Orang yang menzalimi, kita keluarkan dia, hentikan dia daripada perbuatan itu. Jadi itu yang kita sebut unsur akhaka zaliman atau mazluman. Jadi moga-moga anda dapat manfaat daripadanya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Kalau belum tekan butang share, tekan butang itu sekarang. Dan jika nak join untuk komuniti kita di YouTube, anda boleh tekan butang join yang ada kat bawah. InsyaAllah banyak video-video yang bermanfaat dan banyak program-program bermanfaat ada pada setiap minggu telah dirancang, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.